jadi impak, di mana kita saat dunia semakin tenat. Jom sertai kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam 26 Ramadan 1440 Hijrah 31 Mei 2019. Warna pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan menemani anda, dan kita nak terus saja masuk ke topik Jumaat kita yang mana membawakan satu topik mengenai bulan Ramadan dan juga adab-adab untuk menyambut Syawal yang bakal menjelang. Ya, tajuk kita hari ini Ramadan yang diterima dan adab menyambut Syawal, dan sewaktu kita live ni ini adalah Jumaat terakhir dalam Ramadan tahun 1440 Hijriah dan juga kalau ikut tarikhnya malam nanti malam 27 Ramadan. Dan di konti bersama kita untuk pencerahan kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun kembali ke konti. Biasanya Ustaz buat pembukaan dan penutupnya. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita hari ini Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah sihat. Dijibian sihat. Baik, Jazwan sihat ni. Alhamdulillah sihat Ustaz. Jom kita Ustaz, kita mulakan mukadimah kita. Bagaimana agaknya 10 terakhir Ramadan ni, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila nahjil qawim, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Pian, DJ Hazwan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita ke Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kita nak tak nak, kita tahu atau tidak, kita perasan atau tidak, kita manfaatkan atau tidak, kita kena terima hakikat yang kita sudah hampir ke penghujung bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Suka untuk saya menakalkan apa yang saya baca daripada satu tulisan guru saya. Kalau sahabat nama pena dia Ustaz Abu Zahrah Abdullah Tahir di laman sosialnya, maka dia menakalkan kalam Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad yang terkenal. Disebutkan apa? Disebutkan jangan kita tangisi Ramadan yang kian berlalu dan kita rasa sedih. Sebab apa? Sebab kita tak manfaatkan, dengan kita tak ibadah, kita tak melaksanakan kebajikan di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan akan datang lagi. Tetapi tangisilah diri kita yang belum tentu nanti bertemu dengan Ramadan. Itu yang lebih tepat apa disebut oleh Al-Imam Al-Haddad. Kita sedih Ramadan nak pergi. Sebenarnya yang kita perlu lebih sedih adalah kita itu belum tentu lagi bertemu dengan Ramadan. Ramadan akan datang lagi, tetapi kita belum tentu lagi untuk bertemu dengan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Malam ini sudah masuk ataupun sudah ke malam 27, hari ini dah hari ke-26 tanpa kita sedari. Dan kalau kita sebutkan dulu di permulaan bicara tentang apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bahagian 10 terakhir ini disebutkan adalah hari pembebasan ataupun Allah nak bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menyebutkan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisahkan kepada kita bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fadhil guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala telah menghimpunkan hadis tersebut di dalam kitabnya 40 hadis penawar hati. Kalau di dalam tersebut ada tajuk disebutkan tentang apa? Tentang orang yang paling ringan siksaannya di neraka. Sebab kita cerita hari ini 10 terakhir, apa yang kita harapkan agar Allah bebaskan diri kita daripada api neraka. Dan supaya orang tahu dan supaya kita semua rasa kita memang nak, ya Allah, bebaskanlah diri kami daripada belenggu api neraka. Dengan kita mengetahui apa yang nanti bakal berlaku ataupun apa yang telah disebut dan dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di akhirat orang yang paling ringan azabnya di api neraka adalah api neraka berada di bawah tapak kaki dia.
Dia tak masuk dalam api neraka, tak ditenggelamkan dalam api neraka, tapi api neraka berada di bawah tapak kakinya. Apa yang berlaku? Menggelegak otaknya dan cair. Ketika itu apa yang dirasakan? Dia katakan kepada dirinya, ya Allah, akulah orang yang paling berat siksaannya di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat siksaan paling ringan, dia rasa dialah yang paling berat sekali diseksa oleh Allah di neraka. Bagaimana orang yang sudah tenggelam separuh dirinya dalam api neraka? Bagaimana dengan orang munafik yang telah disebutkan kedudukannya fi darkil asfali minan nar? Duduk bahagian dalam sekali daripada api neraka. Maka tidak dapat kita bayangkan. Maka kalaulah kita ketika mana masuk 10 terakhir, dengan ingat apa yang nanti berlaku kepada orang-orang yang di neraka, maka sudah tentu orang-orang yang ingin jauh daripada api neraka akan gunakan 10 yang terakhir ni sebaik mungkin. Kerana ia satu fursah, satu peluang, satu ruang yang telah Allah berikan, seakan-akan untuk kita faham, nak bagi tahu kepada kita, kalau kamu nak bebas daripada api neraka Allah, nak selamat daripada api neraka Allah, maka ini waktunya. 10 terakhir ini waktunya. Dan jangan disia-siakan dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dengan kita isi ruang-ruang taat yang cukup banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila masuk 10 terakhir, kita ingat apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk sahaja 10 terakhir, bila masuk 10 terakhir, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Nabi menghidupkan malam-malamnya. Maka masa ini peluang dan ruang kita untuk hidupkan malam-malam kita. Kerana apa? Kerana kita sudah tahu, dan bahkan saya percaya dan yakin sidang pendengar sekalian kesemuanya mengetahui, bila masuk 10 yang terakhir, semua orang nak berebut-rebut dapat satu perkara yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa lama tempohnya? 83 tahun 4 bulan. Umur kita pun tak sampai. Kalau umur DJ Pian baru 1/4 daripada 83 tahun tu mungkin. Baru 20 lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka Sayyidatuna Aisyah dah bagi tahu kepada kita, bila masuk 10 terakhir, apa yang Nabi buat. Untuk kita buat macam Nabi. Yang pertama, menghidupkan malam kita. Hidupkan malam kita. Sebahagian ulama sebut sekurang-kurang menghidupkan malam adalah dengan sembahyang maghrib dan isyak berjemaah dan azam untuk sembahyang subuh berjemaah. Itu sekurang-kurang menghidupkan malam. Tapi kalau kita dapat menghidupkan malam sepenuhnya, itu lebih baik. Dengan kita bangun sembahyang tasbih, dengan bermunajat kepada Allah, dengan menangisi di atas segala dosa dan kesalahan kita. Nanti kita akan bicarakan pada bahagian seterusnya tentang bagaimana bicara tentang Ramadan yang diterima. Jadi yang pertama, hidupkan malam, kata Sayyidatuna Aisyah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan ahli keluarganya. Maka jangan kita bangun malam, kita rasa kita je nak masuk syurga. Tak. Tetapi menghidupkan malam bersama-sama dengan ahli keluarga agar rahmatnya turun kepada seluruh rumah kita. Alah Ustaz, tak ada orang lah kat rumah kita. Anak-anak semua duduk jauh. Maka telefonlah anak-anak untuk kejut. Takkan nak tunggu anak ada kat rumah baru kejut. Maka telefon anak-anak, dah bangun ke belum? Ni malam tengoklah. Jadi kita bukan nak mengongkong anak-anak, tapi ini tarbiyah. Dan para ulama sebut, saya teringat salah seorang daripada guru dan juga teman kami, Al-Fadil Ustaz Abdul Azim bin Hussein hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Beliau menyebutkan, orang kalau dia sayang ahli keluarganya, benda yang paling bernilai diberikan kepada ahli keluarganya adalah agama. Kita kalau sayang ahli keluarga kita, benda yang paling bernilai kita akan bagi. Apa yang paling bernilai dalam hidup kita? Tak ada lain, agama. Kalau orang di dalam dirinya ada la ilaha illallah, Nabi sebut, dakhala jannah. Maka itulah yang paling bernilai. Maka kalau kita dah bangun untuk hidupkan malam kita, yang bernilai lagi apa? Kejutkan ahli keluarga kita. Walaupun duduk dekat negara lain, walaupun duduk di tempat-tempat lain. Kerana sekarang ni sudah ada akses untuk buat semua tu. Lainlah kalau mungkin dulu tu macam mana nak panggil. Sekarang ni telefon pun ada. Telefon sampai 3 lagi. Siap boleh video call lagi. Siap boleh video call lagi. Betul ke dah bangun?
Check pula. Ni tengok ni tengah pakai kopiah. Tapi kalau belakang ni bantai, ni bau dah terkatil lagi lah. Maka Nabi SAW mengejutkan ahli keluarga. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah lagi menyebutkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah Nabi SAW mengetatkan ikatan kainnya ataupun pinggangnya. Apa maksudnya? Maksudnya waktu 10 terakhir masa untuk kita bersama dengan Allah. Tinggalkan sebentar ahli keluarga ataupun tinggalkan sebentar hubungan bersama manusia, tetapi jalinkan hubungan kita yang penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juga dalam hadis yang lain juga menganjurkan kepada kita bila masuk 10 terakhir adalah kita dengan memperbanyakkan i'tikaf di masjid-masjid. Bahkan kalau kita lihat hari ini telah subur di tanah air kita sekalipun, bila mana masuk 10 terakhir dah disiapkan sahur dah sebagai satu motivasi untuk orang datang. Dulu mungkin orang tak nak datang, Allah nanti nak kena balik bersahur. Hari ni sahur dah orang siapkan. Tetapi tinggal nak datang ke tidak sahaja. Tok Imam pun dah ada, jangan risaulah. Takut pula sekarang kita datang, kita pula je kena jadi Tok Imam. Tak perlu. Tok Imam pun dah disiapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi gunakan waktu yang sebaik mungkin. Gunakan kesempatan yang sebaik mungkin. Kita dah sampai dekat dengan penghujung. Sebagaimana kita sebut tadi, bukan sahaja kita menangisi Ramadan yang makin meninggalkan kita, tetapi yang ditakuti adalah kita yang tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang belum lagi menghatamkan Al-Quran, maka usahakan agar di 10 yang terakhir ni cari ruang dan peluang walaupun sekali untuk menghatamkan Al-Quran. Ada orang kata, takkan bulan Ramadan je nak khatam Al-Quran? Tak, kerana Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Maka kalaulah bulan turunnya Al-Quran pun tidak termotivasi untuk baca Al-Quran, apa yang kita sangka nanti bila kita keluar daripada Ramadan yang kita akan peroleh. Jadi itu beberapa perkara ringkas yang mungkin kita boleh pesan-pesankan, kita boleh sampaikan, kongsi-kongsikan dengan ahli keluarga, teman-teman kita. Mudah-mudahan kita harapkan apa? Biarlah kesemua kita dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daripada sesiapa pun di kalangan kita yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampunkan dengan keberkatan Ramadan. Itu yang kita harapkan dan itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak kita je, rumah kita je biar Allah ampunkan. Rumah orang lain biarlah. Bukan, kita bukan nak macam tu, tapi kita nak semua untuk gembirakan hati kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dia, peluang semua dah dapat, peluang yang sama Ustaz ya, tinggal macam mana kita nak ambil peluang itu sebaik mungkin insya-Allah untuk kejar segala ganjaran yang terbaik menerusi penghulu segala bulan-bulan Ramadan ini. Dan adakah sebarang tanda sekiranya Ramadan kita ini diterima amalannya? Di manakah tanda-tanda tersebut? Pada dahi kah mungkin? Pada pakaian kah mungkin? Pada kurus kah? Pada saiz baju kah mungkin? Dan kita akan kongsikan sebentar nanti insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat pendengar, kalau katakan ada sebarang pandangan dan juga perkongsian ataupun soalan, anda boleh ajukan saja ke WhatsApp kami 01129004 Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun boleh ajukan soalan di sana. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tekan butang share untuk kita kongsikan manfaatnya bersama. Okey? Ni Kak Siti ni dia kata dah awal-awal ustaz kami yang ABC ni rasa macam tak puas sebab tak boleh solat, tak boleh sujud, rasa sedih sangat nak lalui momen indah sujud-sujud di malam terakhir ni. Apa nasihat Ustaz nanti kita nantikan juga kalau ada insya-Allah bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk topik Jumaat kita pagi ini. Ramadan yang diterima dan adab menyambut Syawal. Kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, inspirasi Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Revolusi mesin kopi RM1. Dengan RM1 sebulan, anda boleh menyewa mesin kopi Aristo sambil menikmati 10 keenakan kopi Itali pada bila-bila masa. Aristo, kopi Itali dari Itali. Macam mana nak bayar zakat? Mesti tak pernah bayar ni Bila lah kau ni nak insaf? Pergi je lah kaunter PPZ Mawib. Boleh bayar tunai, guna cek, kad debit atau kad kredit perbankan Islam. Sabtu atau Ahad bulan puasa ni, kaunter buka tak? Buka setiap hari 8.15 pagi hingga 4.30 petang. Tapi kalau masih tak sempat, lebih mudah bayar di zakat.com.my. Ada cerah hati tau. Yang jaga kaunter kat situ berapa ramai Kalau kau ada banyak soalan, hubungi 1300 885757. Saya ada masalah besar ni, Abang Mat. Isteri saya suruh beli ayam ladangku. Katanya ayamnya bersih, siap dipotong, tak perlu dia susah payah di dapur. Masalahnya, saya tak tahu nak beli di mana. Oh, lawati saja mana.ladangku.my. Mana? Betul tu, mana.ladangku.my. Zaman digital sekarang ni, nak cari orang jual ayam pun boleh buat secara online. Oh, bagus sangat ni. Mana.ladangku.my. Mudah untuk halal dengan ladangku. Itali, tempat lahirnya budaya kopi dunia. Kopi Itali Aristo, 100% dari Itali. Cuba secawan, terus ajak kawan. Aristo, kopi Itali dari Itali. Masa buat umrah pertama kali dulu, pakcik ambil mudah tak jaga pemakanan. Makanan tambahan pun tak ambil. Akibatnya badan letih sangat. Mengah-mengah nak jalan. Badan tak cukup zat, macam mana nak bertenaga, nak buat ibadah. Adalah seorang hamba Allah ni dalam kumpulan kami bagi jus Hidayah Gold. Alhamdulillah, dengan izinnya juga saya kembali segar. Dan terus amalkan jus Hidayah Gold keluaran Serai Mas. InsyaAllah lebih cergas untuk beramal. Terima kasih jus Hidayah Gold. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wancu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa. Mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia. Hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Alhamdulillah, syabas dan tahniah diucapkan kepada Radio IKIM kerana telah berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai radio Islami nombor 1 negara ini dan terkini dengan peningkatan pendengar sebanyak 1.5 juta. Kita berharap Radio IKIM akan dapat mengekalkan prestasi ini dan warga kerjanya dapat bekerja dengan lebih cemerlang dan para pendengar akan dapat meneruskan sokongan supaya Radio IKIM akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Teruskan sokongan anda. Syabas dan tahniah sekali lagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Info Ria Islami. Itu dia ucapan tahniah daripada Timbalan Ketua Pengarah IKIM, Dr. Zaidi Ismail, di atas pencapaian Radio IKIM 1.5 juta yang sedang mendengarkan IKIM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Dan masih lagi bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Kita masih lagi bersama untuk slot topik Jumaat Ramadan yang diterima dan adab menyambut Syawal bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Alangkah indahnya kalau yang Hazwan sebut 1.5 juta tadi itu semua Allah kurniakan Lailatul Qadar. Allah terima ibadah puasa kita insya-Allah dan kita dapat sebarkan pada ramai lagi yang lain pun dapat sama kejar peluang yang sangat berharga dalam Ramadan ni Ustaz. Cuma kalau ada tanda, macam mana tanda Ustaz kalau Ramadan atau puasa kita ni diterima Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada DJ Pian dan DJ Hazwan. Kembali. Jadi tadi kita dah bincang tentang 10 yang terakhir. Dan kita tahu dan kita kena terima hakikat kita akan melalui Ramadan yang nanti akan berakhir. Dan yang kita harapkan daripada Ramadan tidak lain, itulah dia penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh amal ketaatan yang kita lakukan. Bahkan kalau kita sebutkan di permulaan pertemuan kita dulu, kita dah bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam dengan sembahyang tarawihnya imanan wa ihtisaban, kerana imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah semata-mata. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sedemikian juga dalam hadis yang lain disebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa sungguh-sungguh kerana ingin mendapatkan
keredaan daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Maka Ramadan yang diterima, puasa yang diterima, perkara yang penting padanya adalah satu, itulah dia keikhlasan. Bahkan istimewanya puasa kita dah sebutkan dahulu, kerana puasa ini milik Allah dan Allah yang hanya layak memberi ganjarannya. Berapa yang orang tu mampu dan akan dapat. Istimewanya puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, sehingga disebutkan oleh guru kami Syed Muhammad Amin bin Idrus hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Beliau menyebutkan perkara yang paling mulia Allah turunkan kepada kita adalah taufik. Dalam diri kita yang Allah turunkan paling bernilai adalah taufik. Taufik ni apa? Pelaksanaan ataupun kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Macam kita sebut tadi, bangun malam. Ada orang tak tidur malam sampai pukul 4 tak tidur. Tengok. Sebab apa? Sebab ada perlawanan bola sepak. Allah. Tapi tak mampu untuk sembahyang 2 rakaat. Kerana apa? Kerana tidak ada taufik daripada Allah. Tetapi mungkin ada orang yang dia tidur malam kerana mungkin letih sangat, mengantuk sangat. Tetapi kemudian Allah kejutkan ataupun dia dikejutkan untuk bangun pergi tandas je asalnya. Pergi tandas. Tapi dia masuk bilik air, takkan pergi tandas saja. Ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Maka kerana apa? Kerana taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan dapat. Maka Syed Muhammad Amin menyebutkan yang paling bernilai Allah turunkan dan berikan kepada kita, itulah dia taufik. Dan sesuatu yang sangat bernilai Allah angkat daripada kita adalah keikhlasan. Itu perkara yang paling besar kena kita ingat. Agar setiap kita melakukan ketaatan, kita tidak terjerumus dengan sifat-sifat yang kita panggil riya, ujub dan sebagainya. Kerana kita tahu itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanyalah pelaksananya sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Maka para ulama sebut madrasah Ramadan ajar kita 4 perkara. Selalu kita pesan, bahkan guru-guru kita selalu pesan perkara ni. Dia kata kita nak tengok kita berjaya ke tak Ramadan. Kita nak tengok kita nanti keluar daripada madrasah Ramadan, kita lulus tak dalam tarbiyah. Kan kita selalu panggil madrasah Ramadan, universiti Ramadan. Maksudnya ini tempat pendidikan. Maka bulan Ramadan kita dididik bukan sahaja ataupun bukan oleh guru-guru, bukan oleh sesiapa tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama sebut yang pertama, madrasah Ramadan ajar kita untuk sikit makan ataupun untuk berlapar dan dahaga. Guru kami Syekh Rahimuddin hafizahullahu ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah menyebutkan kita ni pula sikit-sikit makan. Bukan sikit makan, sikit-sikit makan. Maghrib makan, lepas main maghrib makan, lepas tarawih makan, balik rumah makan, lepas sahur, nak sahur makan. Maka sikit-sikit tu. Sikit-sikit makan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Madrasah Ramadan yang pertama ajar kita untuk sikit makan. Kerana dengan sikit makan nanti ia akan menjadi sebab kepada segala kebaikan. Bahkan disebutkan apa? Dengan kita sedikit makan ataupun berlapar dan dahaga, maka akan melembutkan hati-hati kita. Akan melembut bila kita tak kenyang ataupun bila kita tak memenuhi keinginan nafsu, dan kita mengetahui yang kita lakukan sekarang adalah mengikut apa yang diinginkan oleh Allah. Kita tinggalkan keinginan diri untuk pergi kepada apa yang diinginkan oleh Allah, maka ia akan menjadikan hati kita nanti lembut. Kemudian nanti ia akan membersihkan hati dan nanti menjadikan kita orang yang sentiasa merasa rendah diri dan juga hina diri di hadapan Allah. Dan juga perkara yang penting disebut oleh para ulama, dengan kita sedikit makan akan memecahkan hawa nafsu kita. Bila mana kita berjaya di bulan Ramadan melakukan ini, nanti kita akan lihat kesannya yang terbaik di madrasah Syawal pula. Kita nak tengok berjaya ke tak, nanti tengok Syawal. Pagi raya tu dah nampak. Pagi rayanya dengan adakah semua yang kita telah lakukan menjadikan kita dapat menjaga semua perkara-perkara yang disebutkan. Inilah Ramadan ajar kita untuk dekat kepada Allah. Yang pertama memang kena sedikit makan. Sedikit makan, apatah lagi makan tu dia sudah tentu kena yang halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, madrasah Ramadan mengajar kita untuk sedikit berbicara. Sebagaimana Nabi SAW sebut, man samata najah. Siapa yang banyak diam, dia akan berjaya.
Maka hari ini Madrasah Ramadan ajar kita kurang bicara bersama dengan makhluk dan kurang berbicara, tetapi banyak berbicara akan kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit cakapnya. Tapi kita kadang-kadang bulan Ramadan bukan sikit cakap. Samalah juga sikit-sikit cakap. Sikit-sikit cakap. Tengok apa saja yang lalu tak kena je kat kita. Kucing pun kadang-kadang bersalah. Kan kucing lalu pun, apa kucing jalan pun kengkang macam tu. Apa masalahnya pula kepada kucing tu sampai kita nak cari pasal dengan dia kan. Tetapi sebab apa? Sebab memang kita suka berbicara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Para ulama menyebutkan apa faedah bila kita sedikit berbicara, kurang cakap kita. Maka sebahagian para ulama menyebut yang pertama itu tanda sebagai orang yang sempurna imannya. Orang yang sempurna iman dia bukan kena cakap banyak, tapi cakapnya bernilai. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyakul khair, dia cakap yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Maka Madrasah Ramadan ajar kita sedikit berbicaranya. Nanti bila kita keluar di bulan Syawal, kita dapat jaga diri kita. Itu tanda bahawasanya Ramadan kita Allah terima. Maknanya bila kita keluar Ramadan, nanti jumpa ahli saudara mara yang dah lama tak jumpa. Tengok bicara kita. Baik ke ataupun bicara kita masih lagi cerita tentang kawan-kawan kita yang dulu kita buka lagi keaibannya. Adik-beradik kita yang pernah buat salah kita buka lagi keaibannya. Itu tanda bahawasanya belum lagi dapat penerimaan yang penuh dalam Ramadan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan kenapa nak jaga bicara kita? Agar jangan nanti kita muflis di akhirat. Kerana apa? Ramainya orang dia muflis di akhirat dengan amal-amalnya diambil oleh orang lain kerana perkataan-perkataannya berbicara tentang orang lain. Sebab itu kalau kita baca dalam wasiat-wasiat para ulama berkali-kali pesan kepada kita, jaga-jaga dengan sifat mengumpat dan sifat namimah, menggandu domba. Kerana ini selalunya penyakit yang selalu terjangkit tanpa disedari. Jadi Madrasah Ramadan ajar kita yang pertama, kurang makan. Yang kedua, kurang cakap. Yang ketiga, Madrasah Ramadan ajar kita agar kurang bergaul dengan manusia. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, antaranya kitab Fawaidul Mukhtarah dan sebagainya, bicara orang-orang saleh bila mana mereka masuk bulan Ramadan, mereka tutup pintu-pintu bilik mereka. Mereka menyendiri. Kerana apa? Kerana ingin menyelamatkan diri mereka dan ingin menyelamatkan Ramadan mereka daripada menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka para ulama menyebutkan ketika mana masuk bulan Ramadan, jauhkan ataupun supaya kita kurang bersama dengan manusia dan kosongkan hati kita daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud isi diri kita untuk bersama dengan Allah, baca Al-Quran, selawat. Kalau lihat apa-apa pun ingatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berlapar, teringatkan macam mana orang lain yang tak ada makanan dan sebagainya. Maka itu tujuannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syazuli radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bila kita bersendirian, bila kita tak banyak duduk dengan orang, maka kita akan memperoleh anugerah daripada Allah. Sebab apa? Sebab bila kita duduk sendiri-sendiri, masa untuk kita tafakkur, untuk kita fikir. Kalau kita ramai-ramai tak ada yang fikir. Duduk baru nak fikir orang ajak sembang, baru nak fikir orang bagi idea lain, baru nak fikir orang ajak buat macam-macam. Maka tidak ada kesempatan untuk tafakkur. Tetapi kalau kita duduk bersendirian, masa untuk kita fikir. Bahkan disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila kita bersendirian dan memang tujuannya untuk dekatkan diri dengan Allah, maka nanti akan Allah turunkan rahmat kepada kita. Bahkan bila kita bersendirian untuk ingat Allah, kita akan tambah mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh selamatkan diri kita daripada mulut bercakap yang bukan-bukan. Kita selamatkan pandangan kita daripada lihat yang bukan-bukan. Kerana apa? Kerana kita bersendirian. Tetapi kena ingat hari ini walaupun bersendirian, orang boleh berdosa. Jadi sebab itu yang disebutkan bersendirian bukan sahaja jasad,
tetapi juga hati kosong daripada selain Allah. Kalau duduk seorang-seorang dekat sini kat konti sekalipun, Contoh. tapi ada di tangan kita telefon, ada komputer di tangan kita, kita dah macam pergi Amerika dah. Tak ada beza pun. Macam-macam pula tu. Sedemikian juga bila kita bersendirian, apa dia? Untuk jaga amal kita. Kan kita bulan Ramadan nak baca Al-Quran, nak sembahyang malam. Kalau kita bersama makhluk, ada kalanya nanti kerana pujian orang lain, kita yang terjangkit sifat riak. Kita tengah semayang orang kata, orang bersembang dengan orang lain tentang kita dengar. Yang rosak siapa? Kita. Dia tu cerita kebaikan, satu cerita lah. Tapi kita dengar dia puji kita yang rosak. Ya Allah, tak sangka kan. Rupanya aku paling baik dekat taman ni dan sebagainya. Habis. Yang terakhir, sebelum kita bicarakan lagi apa tanda-tanda penerimaan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara madrasah Ramadan ajar kita adalah apa tadi? Kurang makan, cakap, bergaul. Yang terakhir, madrasah Ramadan ajar kita sikit tidur. Bukan sikit-sikit tidur. Kita kadang bulan puasa kan. Tak kerja kan. Cuti awal. Tidurlah pagi. Bila kalau pula yang mengaji sikit, mak kita mengata kamu ni asyik tidur je. Maka dia kata, mak kan Nabi sebutlah hadis, orang puasa ni tidur dia pun ibadah. Jadi dia dalil tu untuk tidur daripada lepas subuh sampailah dekat maghrib. Sedangkan madrasah Ramadan ajar kita untuk sedikit tidur, supaya nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berjaga, bukan sahaja berjaga diri kita, tetapi jaga hati kita untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kalau kita dapat menjaga keempat-empat ini di dalam Ramadan, maka nanti kita akan lihat kesan daripada tarbiyah Ramadan kepada kita, dan ia bahagian daripada tanda penerimaan Allah daripada apa yang telah kita lakukan. Tu dia. Bila Ustaz cakap tadi pasal sikit makan, sikit bicara, lepas tu kurang bergaul dengan manusia, pun ada Ustaz mention tadi pasal walaupun duduk senyap je Ustaz, tapi dia punya dekat dalam media sosial ke dekat WhatsApp pompang Ustaz. Orang nampak senyap je dia tu kan. Tapi pompang. Dia kata nak iktikaf seorang-seorang, tiba dekat Facebook banyak pula post-post dia. Kita post gambar makanan lagi tu Ustaz. Kita muhasabah bersama. Dan ada juga di WhatsApp ni sahabat kita bila dengar Ustaz cakap tadi sikit tidur daripada madrasah Ramadan, katanya macam mana pula Ustaz orang yang jenis susah nak bangun malam, tidurnya tidur mati, harapkan orang lain kejutkan. Adakah memadai jika tahajudnya dibuat sebelum tidur dan baca Quran, berjaga sampai 1/3 malam? Maknanya dia tak takut tak terbangun di 1/3 malam yang terakhir itu Mungkin Ustaz tak sambung sikit sebelum kita berehat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi soalan tentang macam mana kalau ada orang jenis tidur mati, kan? Tidur mati tak bangkit-bangkit. Maka kalau yang pertama tadi disebut, kalau dia bermula menghidupkan malam tu, kalau kita sebutkan dengan, kalau dalam hadis man qama ramadhana disebutkan dengan tarawih, maka kita menghidupkan dengan solat tarawih, itu bahagian daripada menghidupkan malam. Bahagian dah daripada menghidupkan malam. Kita berterusan lagi menghidupkan malam sampailah tengah malam, itu juga bahagian daripada menghidupkan malam. Kalau kita mampu tidur dahulu kemudian bangun lagi, itu bahagian daripada menghidupkan malam. Tetapi bahagian lagi daripada menghidupkan malam, kalau kita pergi di tempat-tempat orang lain, memang mereka tak tidur terus. Mereka memang sudah tidak tidur dah di 10 terakhir di waktu malam, melainkan mereka akan tidur lepas duha sampailah sebelum zuhur. Sebab tu kebanyakan negara Arab, mereka terutama sekolah, madrasah semua sudah cuti bila Ramadan. Sebab apa? Sebab semua mereka menginginkan agar semua orang dapat peluang menghidupkan malam-malam mereka. Kalau kita bekerja, jadi agak sukar lah. Nanti kalau kita pergi tempat kerja bengkak je mata kita, nanti kita kata pula aku hidupkan malam, rosak pula amal kita. Kalau kita tak kerja, kita pula nanti kurang prestasi dalam amanah yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebutkan sekurang-kurang menghidupkan malam tadi disebutkan dengan sembahyang maghrib dan isyak berjemaah dan azan subuh, dan berazam untuk sembahyang subuh berjemaah. Dan kalau lepas itu kita mampu untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, solat tarawih. Setelah itu nak sambung lagi dengan baca Al-Quran. Kalau mampu lagi semampunya. Kalau kita nak tidur dulu kemudian bangun balik, silakan.
Maka tidak ada masalah kalau kita bicara dalam perbahasan sebuah kitab karangan Syed Muhammad Amin bicara tentang sembahyang witir. Boleh tak kita nak sembahyang witir lepas isyak atau sekarang lepas tarawih contohnya, ataupun kalau dalam perbahasan bukan selain Ramadan, ataupun nanti bangun malam boleh sembahyang witir. Maka disebutkan dua-dua boleh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembahyang lepas isyak. Sayyidina Umar sembahyang selepas bangun malam. Jadi bergantung pada kekuatan kita. Kita ni boleh macam mana. Kemudian di dalam kitab Al-Adab karangan Syed Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah taala, beliau menulis bicara tentang adab-adab yang kita perlu lakukan sebagai seorang muslim. Dalam bab adab bangun tidur, di bahagian yang terakhir ada satu yang kita panggil mujarrabat. Mujarrabat ni petua lah, orang kita ni panggil petua. Syed Muhammad berikan, dia kata kalau kita nak bangun malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang kita perlu buat adalah dengan ketika mana sebelum kita tidur, kita azam lah pukul berapa kita nak bangun. Ni petua. Dan kita baca 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Kita baca 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi, kemudian kita azam nak bangun pukul berapa. InsyaAllah kita akan dibangunkan. Cuma ada satu pesanan lagi. Para ulama sebut, kalau kita nak bangun malam, ada syarat dia. Bukan kata, kita tidur pukul 2 pagi ni. Pukul 3.30 nak bangun lah. Memang tak terbangkit lah. Dah lah jenis payah pula bangun jenis tidur mati tu kan. Maka bagaimana disebutkan, para ulama sebut, yang pertama syarat nak bangun malam, naumun mubakkir, tidur awal. Tidur awal. Yang kedua, tarkul ma'asi. Tarkul ma'asi apa dia? Tinggalkan maksiat di siang hari. Ada kalanya kita tak diizinkan Allah bangun malam kerana maksiat kita di siang hari yang cukup banyak. Maka kita tidak dapat peluang untuk bersama ataupun bertemu dengan Allah di malam hari kerana maksiat kita. Yang ketiga, takhfiful asya. Kalau kita nak bangun malam, ringankan makan malam. Ini pukul 11 baru makan nasinya, makan ketamnya, daging kambingnya, menyebabkan morehnya dahsyat sebagai contoh. Maka kerana banyak, sebab tu madrasah Ramadan ajar sikit makan tu. Sebab bila makan banyak, susah nak bangkit. Jadi kalau nak bangun malam, para ulama bagi dah formula. 3 perkara ni kena buat. Kalau lah kata, Ustaz kau tidur awal, macam mana pula nak hidup malam? Maka sebab tu orang-orang lain, mereka terus hidup terus malam mereka. Agar langsung tak terluput daripada kelebihan-kelebihan Ramadan. Sampai macam tu. Menarik tu. Ada tips dan panduan, boleh cuba insya-Allah, sempat lagi kita laksanakan. Dan yang penting ada persediaan-persediaan yang rapi kalau kita nak hidupkan malam kita. Dan kejap lagi ada juga persiapan-persiapan kita di hujung Ramadan, nak masuk raya. Apa pula persiapan yang terbaik dan adab-adab kita dalam menyambut Aidilfitri. Ya, betul. Dan juga untuk anda semua, kalau katakan ada lagi pandangan ataupun kongsian, terus saja ke Facebook Live kami, ajukan soalan ataupun pandangan anda di sana, dan juga di WhatsApp 0112900404. Rehat seketika, kembali selepas ini di Warna Pagi. Inspirasi Inforia Islami. Revolusi mesin kopi RM1. Dengan RM1 sebulan, anda boleh menyewa mesin kopi Aristo sambil menikmati 10 keenakan kopi Itali pada bila-bila masa. Aristo, kopi Itali dari Itali. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Assalamualaikum kepada para pendengar. Almas Beauty and Health ingin berkongsi dengan semua pendengar di luar sana. Pada zaman sekarang, banyak penyakit-penyakit yang menghantui kita seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis dan lain-lain yang sering dihadapi oleh masyarakat. Punca utama adalah dari pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, mari kita ambil langkah proaktif dengan mengamalkan jus Nusantara Gold, keluaran Almas Beauty and Health yang diperbuat daripada ibu pati herba seperti kurma, delima, habatus sauda dan herba-herba tempatan seperti lempoyang, halba, ibu kunyit, sirih, cekur dan banyak lagi. Jus Nusantara Gold tidak mengandungi gula tambahan dan manisnya datang dari madu, delima dan kurma. Bahan-bahan yang terkandung dalam jus Nusantara Gold ini kaya dengan antioksida dan telah diamalkan sejak turun-temurun. Pastikan amalkan jus Nusantara Gold setiap hari.
Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health sesuai diamalkan oleh semua golongan. Para pendengar boleh dapatkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health hari ini di semua toko jamu berdekatan. Bagi sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 019-212-2005. Saya ulangi, 019-212-2005. Dapatkan Jus Nusantara Gold sekarang juga. Pastikan satu keluarga, satu Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Buah petola, buah pria, inilah dia. Rumah terbakar nampak asap-asap keluar berkepul-kepul. Inilah dia, memang tak silap produk hebat. Jus Nusantara Gold. Amalkan Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Ibu, kenapa kita berzakat? Zakat tu pembuka pintu rezeki, pembersih dosa, dijauhkan dari api neraka, diberi nikmat syurga dan harta kita terpelihara. Zakat untuk siapa, Bu? Ada 8 asnaf yang layak terima. Antaranya fakir, miskin dan mu'alaf. Kita nak zakat kat mana? Di Zakat Selangor lah. Oh, berzakat. Jomlah kita ke Zakat Selangor. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 010-668-2270. Sedekah Serantau Muslim. Ambilan pelajar baru Institut Penilaian Negara INSPEN kini dibuka. 3 program sijil yang ditawarkan kepada para pelajar lepasan SPM ialah penilaian harta tanah, pengurusan harta tanah dan agensi harta tanah. Yuran serendah RM365 setiap semester, bantuan makan RM20 sehari dan penginapan turut disediakan percuma. Graduan juga berpeluang menyambung pengajian di dalam dan di luar negara. Daftar sekarang di inspen.gov.my. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wan, cu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa. Mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia. Hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Sebesar mana pun kegembiraan kita di bulan Ramadan ini, jangan dilupakan saudara kita di Palestin yang kini berjuang mempertahankan tanah air mereka. Kini masanya kita menzahirkan kebersamaan kita bersama mereka. Ayuh zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam kempen Ramadan bersama Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi talian 03 8926 7018. Berita baik buat lepasan SPM yang masih mencari tempat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma. Kolej Politek Marabangi menawarkan program perakaunan, pengurusan perniagaan, keusahawanan dan pengurusan sukan. Kemasukan Julai 2019 kini dibuka. Hubungi 019-655-2254. Layari www.kptm.edu.my. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jom sertai kami www.kptm.edu.my. Salam Ramadan dari Kolej Politek Marabangi. Kemiskinan dan konflik peperangan masih tiada noktah. Kegembiraan dirampas, kebuluran menjadi impak. Di mana kita saat dunia semakin tenat? Jom sertai kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat dengan tajuk Ramadan yang diterima dan adab menyambut Syawal bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Ya, dan pastinya sahabat-sahabat kita untuk Ramadan kali ini macam-macam perjalanan Ramadan kita. Ada dramanya mungkin, ada ujiannya mungkin, ada juga mungkin kelebihan-kelebihan yang Allah perlihatkan kepada kita untuk kita nikmati dan raikan Ramadan sebaiknya. Dan Ustaz, macam mana pula kita sekarang ni macam mana Ustaz? Dah hujung Ramadan, dah masuk Aidilfitri, mana yang kita kena lebihkan mungkin? Takut ada yang terlebih-lebih, takut ada yang terkurang, jadi kita nak bagi seimbang Ustaz. Adab untuk berhari raya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ.
Jadi kita dah sebut tadi tentang orang-orang ataupun tanda penerimaan ataupun kita sebut madrasah Ramadan. Ini tarbiyah yang Allah inginkan daripada kita. Selain para ulama menyebutkan antara tanda Allah menerima seseorang di Ramadan, maka nanti dia akan jadi makin taat kepada Allah. Cintanya makin kuat kepada Allah. Rindunya di hatinya sebagaimana rindu di jasadnya. Pada bulan Ramadan. Dan amalnya akan jadi istiqamah. Bila duduk di masjid, jadi teringat sembahyang tarawih. Rasa nak lagi hidupkan malam. Maka itu tanda orang yang Allah telah letakkan cinta dan mahabbah yang makin kuat kepada Allah. Dan tanda penerimaan dalam Ramadan yang telah dilalui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka sudah tentu bila mana kita sampai ataupun bila mana sampai waktunya Ramadan akan berlabuh ataupun melabuhkan tirai. Memasukilah kita ke bulan Syawal yang selalunya dinanti-nantikan oleh semua orang. Terutama anak-anak kecil. Terutama anak-anak kecil sudah tentu ternanti-nanti nak pakai baju baru, nak pakai kasut baru. Kadang-kadang yang sudah dewasa pun macam tu juga. Serba-serbi baru. Serba-serbi baru. Update dah dalam Facebook. Baju untuk raya pertama, baju untuk raya kedua. Maka para ulama sebut kepada kita, kan kita sebut ini adalah majlis untuk kita insaf, untuk kita mengingatkan antara satu sama lain, bukan untuk ingatkan sidang pendengar sahaja yang di dalam kereta, di rumah dan sebagainya, tapi sebenarnya nasihat untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Para ulama pesan kepada kita, bukanlah hari raya itu siapa yang baju baru. Walaupun memang nanti dianjurkan untuk kita berpakaian dengan pakaian yang cantik, tetapi kita kena tahu yang mana dikatakan perayaan itu siapa yang keluar daripada Ramadan dengan ketaatannya yang bertambah. Maka jangan jadikan Ramadan ataupun jangan jadikan Syawal itu tempat kita merosakkan semua yang telah kita lakukan di Ramadan. Itu kita kena ingat baik-baik. Jangan sampai ketika mana bila masuk Syawal kita mujawazatul had. Kita dah melewati sempadan-sempadan yang sebenarnya dulu cukup kita jaga di bulan Ramadan. Maka para ulama pesan kepada kita bila kita dah masuk saja malam Syawal terutamanya. Masuk saja malam ke bulan Syawal, kena ingat apa benda yang kita perlu buat. Siapa yang belum bayar zakat fitrah, itu yang paling penting. Bayar dahulu zakat fitrahnya. Kerana apa? Masuknya waktu wajib membayar zakat fitrah bila mana orang tu dia mendapat Ramadan dan Syawal. Maka kalau dia dapat Ramadan je kemudian meninggal, Allah takdirkan, dia tak wajib zakat fitrah. Orang yang wajib zakat fitrah ni bila mana dia dapat Ramadan dan dapat walaupun sekejap Syawal, wajib bayar zakat fitrah. Jadi bila masuk sahaja malam Syawal tu, sebelum nak menyanyi raya sekalipun, tetap kena ingatkan diri kita, sempurnakan dulu kita punya ibadah kepada Allah, bayar zakat fitrah. Jadi kalau orang yang dah bayar awal tak ada masalah. Kalau orang yang nak bayar ikut waktu sunatnya bila mana masuk waktu Syawal tu, sampailah sebelum sembahyang hari raya. Jadi ada orang dia nak kejar yang terbaik, tapi nak kejar jangan sampai terlupa. Ataupun tiba-tiba dia tak pergi ke masjid. Tak pergi ke masjid atau dia pergi ke surau je. Cari amil tak jumpa. Jadi itu perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kemudian sedemikian juga bila masuk sahaja malam hari raya, bukan sahaja nak sibukkan masak lemang, bukan sahaja nak sibukkan gosok baju, bukan sahaja nak sibukkan dengan pelbagai semua tu, tetapi sibukkan untuk menghidupkan malam. Kalau kita pergi ke negara Arab, bahkan kalau kita pergi ke Masjidil Haram terutamanya, kita akan lihat kalau nak sembahyang hari raya kena datang pukul 12 lebih kurang. Walaupun dah tak ada sembahyang tarawih, tapi semua orang akan memenuhi masjid pada tengah malam. Kerana apa? Untuk hidupkan malam, kerana malam hari raya antara malam yang mustajab doa. Maka itulah orang yang dia dapat ataupun ada padanya tanda penerimaan. Bila mana nak berlalu Ramadan, ketaatannya makin tambah. Apatah lagi walaupun dah masuk bulan Syawal. Maka disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, baginda Nabi SAW menyebutkan, man ahya lailatai al-Eid ahyahu Allahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, nescaya Allah akan menghidupkan hatinya pada hari matinya semua hati. Maka bila mana sampai malam raya nanti, jangan sampai tak tidur malam, ataupun jangan sampai semata-mata buat persediaan untuk pagi raya.
Tapi persediaan untuk bertemu dengan Allah juga perlu disiapkan. Malam hari raya kejutkan juga ahli keluarga. Sekurang-kurangnya salat 2 rakaat. Yang lebih baik dengan memperbanyakkan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama sebut sekurang-kurang menghidupkan malam sama juga dengan sembahyang isyak dan sembahyang subuh berjemaah. Kemudian bila mana dah masuk maghrib tu kita dah buka puasa, dianjurkan bila mana masuk Syawal apa kita kena buat? Memperbanyakkan bertakbir. Kita panggil tu dengan takbir mursal. Takbir mursal tu bila kita terus menerus bertakbir. Takbir raya sama ada kita selalu dengar dalam TV nanti kan. Tapi yang lebih baiknya kita yang bertakbir. Cuma macam mana lagunya tu terpulang. Cuma kalau Malaysia punya versi ni memang sedih. Tu yang orang nangis agak. Kalau negara Arab tu, kalau dia punya takbir raya tu semangat macam nak pergi perang. Bunyi dia tu lain. Berbeza. Ala kulli hal, yang paling penting Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah tersebut dengan bertakbir. Mula daripada lepas maghrib tu berterusan sampailah selesai melaksanakan solat Aidilfitri. Maka berbeza dengan sembahyang ataupun berbeza dengan hari raya korban. Sampailah hari tasyrik dianjurkan untuk kita takbir raya. Tapi itu muqayyad. Muqayyad ni maksudnya bila lepas sembahyang waktu. Adapun Aidilfitri waktu tu je yang disunnahkan untuk bertakbir. Okey. Kemudian bila mana kita masuk ke hari raya ni, kebanyakannya hari pertama lah yang kita perlu jaga adalah dengan kita bila jumpa orang ucapkan tahniah. Maka kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut minal aidin wal faizin. Itu memang dianjurkan untuk kita ucapkan tahniah, ucapan selamat bila mana sudah masuk ke hari raya. Tanda tahniah sebab apa? Sebab kita berjaya lawan hawa nafsu kita. Tahniah kerana kita berjaya taat kepada Allah di bulan Ramadan dan sebagainya. Kemudian disunnahkan juga kepada kita bila masuk hari raya, masuk waktu malam raya, dah masuk waktu untuk sunat kepada kita. Bukan masuk bila masuk bulan Syawal, dianjurkan kepada kita untuk mandi sunat sebelum pergi sembahyang raya. Jadi jangan pula kita nanti akan mandi juga. Kalau tak niat pun mandi juga. Jadi biarlah dapat pahala. Orang yang amalnya diterima di bulan Ramadan, maka setiap ruang-ruang ketaatan dia akan isi. Maka kalau kita tak disuruh pun untuk mandi sunat, kita mandi juga. Betul. Dengan macam-macam sabun. Beli pula ni sabun untuk mandi raya. Ada. Beli pula sabun untuk mandi raya. Biar semua satu family bau sambung aja. Sebenarnya raya kan. Ramadan lain, Ramadan lain, Syawal lain. Tapi tak niat. Jadi tak niat, tapi dah rugilah. Jadi bila masuk waktunya, masuk waktu daripada tengah malam. Tengah malam tu dah boleh dah kita mandi. Tapi awal sangat dah pula mandi. Yang paling baik kalau balik ke kampung kan. Balik ke kampung dah tentu dengan air sejuknya. Semua pula bertolak-tolak nak mandi. Beratur-atur. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang lebih baik sebelum nak bertolak pergi ke masjid. Sebelum bertolak pergi ke masjid. Dia bertolak pergi ke masjid, maka kita mandi. Mandi dengan niat untuk hari raya. Mandi sunat hari raya. Juga jadi sunnah walaupun kepada perempuan yang haid dan juga nifas. Untuk mandi. Sedemikian juga para ulama kata bila mana nak pergi sembahyang raya tu sunat untuk pakai wangi-wangian. Cuma kena ingat ada pastikan wangian yang dipakai menepati dengan anjuran syarak. Yang lelaki cara lelakinya, yang perempuan cara perempuannya. Yang perempuan dengan baunya jangan sampai menyebabkan kalau kita lalu pandangan lelaki kepada kita. Itu. Dan ada doanya kalau dalam kitab adab ada doa pakai minyak wangi. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishal akhirah. Kerana apa? Wangian ni nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka puji juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pula kita pakai nikmat wangian. Barulah dapat pahala. Pakai pakaian yang baru dianjurkan. Maka kalau kita niat untuk taat dan melaksanakan apa yang dianjurkan dapat pahala. Kalau kita tak niat pun pakai juga baju baru tu. Jadi kenapa kita tak nak niat? Kemudian
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedemikian juga disunnahkan untuk membezakan kita dengan bulan Ramadan. Sebelum pergi sembahyang, makan dulu. Cuma kena faham, kita bila nak makan ni, kita makan sungguh. Sampai terlepas sembahyang. Panggil sampai terlepas sembahyang. Makan lemak. Makan sedikit untuk membezakan. Hatta makan apa yang kita nak makan. Makan macam kita makan dekat bulan Ramadan. Makan kurma. Makan kurma, minum zam-zam contohnya. Kalau Allah Ustaz takkan tak boleh nak makan. Makanlah. Tak ada siapa pula kata haram pula makan lemak. Tak. Makanlah. Tak ada masalah. Yang penting jangan sampai dah sampai sebab banyak makan lemang sangat. Sampai khutbah tidur. Halo, kan? Leno. Ingat ke khutbah Jumaat je? Khutbah raya pun tidur juga. Kemudian melaksanakan solat sunnah. Semampunya siapa yang ada kesempatan, maka laksanakan. Hatta di masjid, hatta di surau. Kalau tak mampu, boleh tak nak sembahyang sendirian? Boleh sembahyang sendirian. Tidak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juga dianjurkan bila mana kita masuk ke bulan Syawal, untuk kita menyambung tali silaturahim antara satu sama lain, ahli keluarga. Dan ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim, tetapi dengan menjaga batas-batas pergaulan. Maka banyak adab yang kita kena jaga bila masuk bab silaturahim ni. Adab jadi tetamu, adab jadi tuan rumah, adab makan, bagaimana nak sebut ketika mana makan dekat rumah orang, bila waktu yang paling baik untuk ziarah. Itu semua kita kena pelajari dan kena ambil perhatian. Supaya apa? Jangan jadikan alasan sebab silaturahim menghalalkan semua benda. Nak salam semua orang, nak bercerita khas semua orang, nak bergambar dengan semua orang, maka menyebabkan nanti apa? Habis semua pahala-pahala Ramadan kita. Kerana apa? Kerana mengatasnamakan silaturahim. Maka jaga pergaulan, jaga batas-batas aurat. Bukan bermakna semua dah kumpul di rumah. Memang semua dah kumpul di rumah kita, tapi ada abang ipar kita, contohnya kalau yang perempuan, ada abang ipar kita, ada beras kita, biras lah kan, biras kita, umpamanya beras, ada biras kita, maka itu kita kena tahu batas auratnya macam mana. Supaya apa? Jangan sampai ketika mana kita mengharapkan itu bahagian daripada ibadah kerana memperpanjang tali silaturahim, yang sebahagian para ulama sebut antara faedah memperpanjang tali silaturahim, memperpanjang umur. Tiba-tiba rupanya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang terakhir, cari peluang dan kesempatan untuk ziarah ke ibu ayah kita. Kalaulah mereka sudah tidak ada, ziarah ke pemakaman mereka dengan mengucapkan salam kepada mereka dan sebagainya, kerana itu bahagian daripada ketaatan seorang anak kepada ibu dan ayah. Walaupun sudah tidak ada, mereka mendapat hak untuk kita ziarahi, bahkan untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Itu semampunya sedikit yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan bulan Syawal dan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima kita di bulan Ramadan. Allah pelihara kita di bulan Syawal, agar kita menjadi sebenar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa natijah daripada Ramadan? La'allakum tattaqun. Untuk jadi orang bertakwa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih diucapkan kepada DJ Pian, DJ Hazwan juga. Mohon ampun dan maaf sempena yang lepas ni dah raya dah. Mohon ampun dan maaf kepada DJ Hazwan, DJ Pian, juga kepada semua sidang pendengar. Ada sekiranya ada kesilapan dan kesalahan daripada penyampaian saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan meredai kita semua di dunia dan di akhirat, dan dihimpunkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk perkongsian topik Jumaat kita pagi ini. Moga-moga dapat kita dengari dan boleh dengar balik di Facebook Live kita ataupun ulangan kita hari Ahad nanti, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Moga-moga dapat jumpa lagi di lain masa nanti. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, itu dia perkongsian topik Jumaat kita. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian dan juga Ustaz kita yang bersama